Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya Cikgu Jeffrey akan mengajar pengajaran dan pembelajaran di rumah bahagian A, iaitu memindahkan maklumat dan markah yang diperuntukkan untuk memindahkan maklumat, membina ayat. 10 markah dan masa yang diperuntukkan dalam membina ayat di dalam perpezan iaitu 15 minit. Baiklah murid-murid, apa khabar semua? Hari ini cikgu akan menekankan kepada SP 2.4.1 iaitu membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan yang tepat. Yang kedua, cikgu akan menekankan kepada SP 3.5.2 iaitu mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Dan yang ketiga, 5.3.2 iaitu memahami dan membina pelbagai ayat dalam teks menggunakan penanda wacana yang betul. Baiklah murid-murid, soalan pada bahagian A selalunya berbentuk gambar, baransangannya ada kalanya berbentuk graf, carta, gambar bersiri ataupun gambar tunggal, peta pemikiran dan lain-lain. Tip menjawab untuk bahagian A kertas 1. Yang pertama, anak-anak murid semua perlulah membaca soalan, membaca soalan sehingga anda faham. Kemudian anda gariskan kata kunci atau kehendak soalan. Sebab soalan terbahagi kepada tema bebas ataupun kepada cara-cara. Kalaulah fokus tema bebas, selalunya melibatkan A. situasi, B. keadaan, C. tentang, D. aktiviti. Manakala itu ialah melibatkan, anda boleh menggunakan teknik SKOP yang saya akan terangkan selepas ini, yang berfokus kepada cara-cara, langkah-langkah, C. kaedah. Saya akan menggunakan kaedah SKBK iaitu subjek, kata bantu dan kata kerja. OP itu sama macam. Baiklah murid-murid. Kedua, tip yang kedua untuk membina ayat, bulatkan gambar, aktiviti ataupun perbuatan berdasarkan gambar yang diberi. Nombor 3, tuliskan pada gambar yang telah bulatan yang telah awak buat tadi dengan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Kerana anda dikehendaki untuk membina 5 ayat pada bahagian A kertas 2, kertas penulisan. Yang keempat, tulis kata kerja pada bulatan tadi, yang telah awak buat tadi. Awak tuliskan kata kerja yang sesuai. Yang kelima, bina ayat yang gramatis menggunakan kaedah SKOP. Jadi hari ini saya menekankan kepada kaedah SKOP. Dan ayat gramatis itu saya akan terangkan selepas pada penghujung slide ini. Jadi awak kena dengar, kena tonton video saya sehingga akhir. Yang keenam, apabila anda telah selesai membina ayat, anda perlu menyemak ayat anda dengan kaedah speed. Baiklah, teknik yang saya gunakan untuk membina ayat, memindah maklumat pada bahagian A, saya akan gunakan teknik skop
Apa itu skop? Ya, skop itu ialah melibatkan kita akan buat kotak lah. Satu kotak untuk S, satu kotak untuk K, satu kotak untuk O, dan P itu ialah perluasan ayat, idea tersirat, idea tersirat lah yang melibatkan idea tersirat. Ya. Jadi idea tersirat itu awak boleh menggunakan sukat, boleh menggunakan sukat, iaitu S itu mewakili supaya, U itu mewakili untuk, K itu mewakili kerana, A itu mewakili agar, dan D itu mewakili dengan. Daripada idea tersirat ayat yang akan kita bina. Baiklah, teknik skop ini melibatkan yang saya telah beritahu tadi, ada kotak, dan juga melibatkan idea tersurat menggunakan DSKP. Apa itu DSKP? Pada perluasan ayat yang melibatkan idea tersurat ialah D mewakili D, S, D itu juga melibatkan dengan, S itu semasa, K itu ketika, P itu pada. Jadi teknik menulis dengan skop ada dua. Idea tersuratnya kita gunakan sukat dan juga DSKP. Baiklah murid, saya harap awak faham sehingga setakat ini. Baiklah, apabila anda membina ayat menggunakan kaedah skop, awak perlu memahami apa yang saya akan terangkan sebentar lagi. Dalam buku awak perlu membina kotak. Kotak yang pertama awak perlu menulis subjek, iaitu merujuk pada bahan grafik, apa ataupun siapa. Kalau apa ini selain daripada manusia, siapa ini ialah manusia. Kemudian kotak yang kedua ialah kata kerja. Kita lihat bahan grafik itu siapa, buat apa. O itu objek, melibatkan objek. P ialah perluasan idea yang melibatkan, kita dah terangkan tadi, sukat dan juga DSKP, iaitu supaya, untuk, kerana, agar, dan juga dengan. Ataupun DSKP kita boleh melibatkan D dengan, semasa, ketika ataupun pada. Kemudian awak membina ayat pada nombor, pada garisan yang telah diberikan, Baiklah murid-murid, contoh soalan yang biasa yang dikemukakan dalam kertas UPSR ataupun apa-apa latihan dalam bahagian A. Kalau tema bebas itu, anda selalunya soalan yang diberikan dalam bentuk situasi, dalam bentuk keadaan, dalam bentuk tentang, dan juga aktiviti. Okey, baiklah murid-murid. Mula-mula tadi kalau pada tip tip menjawab soalan bahagian A, memindahkan maklumat, anda perlu membaca soalan. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh orang ramai di tepi pantai. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Setelah anda memahami, anda perlu bulatkan atau gariskan apakah kehendak soalan. Kehendak soalan di sini meminta anda untuk menulis aktiviti yang dilakukan oleh orang ramai di tepi pantai. Jadi tip yang kedua, awak yang pertama tadi dah baca soalan, dah gariskan kehendak soalan, kemudian awak perlu bulatkan pada gambar yang awak memang tahu, yakin apa kata kerja yang sesuai berdasarkan gambar tersebut. Kalau macam saya tahu di sini perkataan yang sesuai, jadi saya bulatkan gambar ini untuk ayat saya yang pertama. Kemudian saya pilih gambar yang kedua,
ya, sebelah kiri, ya. Kemudian saya bulatkan untuk gambar yang ketiga, ya, sebab saya yakin saya tahu apa kata kerja yang sesuai. Saya tulis untuk ayat yang ketiga. Kemudian saya tahu untuk bulatan yang keempat apa, ya, kata kerja yang sesuai. Kemudian dan bar yang kelima. Kemudian awak perlu meletakkan pada setiap bulatan itu dengan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Kenapa 5? Anda perlu membina ayat 5 ayat berdasarkan gambar, ya. Jangan lebih ataupun jangan kurang. Setelah anda meletakkan nombor, ya, menuliskan nombor pada bulatan tadi, yang ketiga anda perlu, ya, menuliskan kata kerja yang sesuai. Jadi gambar yang pertama ialah menikmati makanan. Baiklah murid-murid, siapa tahu untuk gambar yang kedua yang memang biasa kita lakukan di sekolah, lakukan di rumah, ya? Ya, pandai. Yang kedua ialah membuang sampah. Siapa pernah menolong ibunya membuang sampah? Bagus, ya. Menolong ibu semasa PDPR ini contohnya membuang sampah, satu aktiviti yang bagus, ya, dapat pahala sebab tolong ibu. Baiklah. Yang ketiga, apakah kata kerja yang sesuai? Pandai. Membaca surat khabar, kita lihat betul-betul di situ, ya. Membaca apa? Membaca surat khabar, bukan novel, bukan buku cerita. Baiklah, gambar yang keempat, apa kata yang sesuai? Kata kerja yang sesuai. Bagus, ya. Membina istana pasir. Ini ialah aktiviti yang biasa kita lakukan di semasa kita di tepi pantai. Baiklah, yang kelima, siapa tahu gambar yang kelima itu melakukan aktiviti apa? Perbuatan apa? Betul, ya. Bermain layang-layang. Baiklah, ya, yang perlu saya ingatkan kembali, awak perlu menggariskan kehendak soalan. Kedua, awak buat bulatan. Yang ketiga, menulis nombor pada setiap bulatan tadi. Ya, yang keempat, anda perlu menuliskan kata kerja pada setiap gambar tadi yang sesuai. Menggunakan teknik skop, iaitu subjek, kata kerja, objek dan juga perluasan. Baiklah, ya, kita boleh letakkan apa-apa nama yang sesuai di situ, ya, yang mewakili subjek ialah Muzammil dan keluarganya. Apa kata kerja yang sesuai di situ yang kita telah tuliskan pada bulatan tadi? Ya, menikmati. Objeknya menikmati apa? Menikmati makanan. Menikmati makanan. Apakah, ya, perluasan idea yang sesuai di situ? Kita menggunakan kaedah sukat ataupun di SKP. Siapa tahu, ya. Cikgu menggunakan, ya, kata hubung kerana daripada perkataan, ya, sukat. Kerana perut mereka sudah berasa lapar. Sesuai kan? Selalunya kita menikmati makanan apabila kita telah berasa lapar. Baiklah, nombor 2, apakah, ya, yang sesuai berdasarkan gambar tadi? Ya, awak boleh letakkan nama ataupun berdasarkan di situ, ya. Kalau di situ ialah budak perempuan itu, kalau lelaki budak lelaki itu. Kalau awak nak meletakkan nama pun boleh juga, ya. Fatimah. Apa kata kerja yang sesuai tadi yang telah kita tuliskan tadi di situ? Ya, betul, membuang. Membuang apa? Objeknya membuang sampah sarap. Kenapa perlu ada perluasan ayat ini? Untuk, ya, supaya kita mendapat ayat yang sangat gramatis. Ya, sebab kehendak soalan untuk mendapatkan, ya, sebelum markah, ayat awak perlu ayat yang gramatis. Jadi di sini saya menggunakan DSKP ke
dalam tong sampah untuk menjaga kebersihan. Jadi di sini saya gunakan DSKP dan juga sukat untuk menjaga kebersihan. Baiklah, yang ketiga, Encik Abdul Razak. Kalau kita nak letak nama pakcik itu pun boleh, tak ada masalah. Kata kerja yang telah kita letakkan di situ tadi ialah membaca. Membaca apa? Objeknya ialah membaca surat khabar. Apa perluasan idea yang sesuai di situ? Ya, awak boleh menggunakan sukat ataupun DSKP, ialah idea tersirat. Ya, idea tersirat. Mengapakah pakcik membaca surat khabar? Persoalan yang kena awak tanya. Supaya saya gunakan kaedah sukat di situ, dia dapat mengisi masa terluang ketika beristirahat. Saya menggunakan supaya dan ketika. Jadi awak kena banyak membaca, insya-Allah. Baiklah, bagi gambar yang keempat, subjek yang sesuai di situ, dua orang budak. Kalau letak nama pun tak apa, Ali dan Abu. Ali dan Abu buat apa? Kata kerjanya. Kata kerjanya ialah membina. Membina apa? Istana daripada pasir. Perluasan ideanya. Rasa-rasa awak nak guna yang mana satu? Sukat ataupun DSKP? Kalau cikgu gunakan ketika mereka berkelah di tepi pantai. Saya gunakan DSKP dan juga di mana? Di tepi pantai. Dan ayat yang kelima, Alif, Aiman dan kawan baiknya. Buat apa di situ? Ya, bermain. Bermain apa? Bermain layang-layang. Ya, yang telah kita tulis tadi. Kita tulis kat di situ ialah kata kerja dan juga objek. Rasa-rasanya apa idea? Idea tersiratnya daripada perluasan ayatnya. Ya, kalau cikgu, semasa angin bertiup lembut pada petang itu. Boleh faham murid-murid setakat ini? Ya, kita menggunakan kaedah SKOP. P itu perluasan idea menggunakan sukat ataupun DSKP. Baiklah murid-murid. Ya, setelah awak membina ayat dalam kotak, kalau awak membuat latihan, kemudian anda perlu menulis ayat yang telah lengkap pada garisan yang disediakan. Kalau dalam peperiksaan anda tidak perlu membuang masa untuk membina kotak. Selalunya kotak skop ini kita gunakan semasa latihan. Apabila anda selalu menggunakan kotak skop, jadi semasa peperiksaan ataupun ujian awak dapat memberi dan mendapat gambaran macam mana pembinaan ayat awak nanti. Jadi di sini saya tunjukkan selepas awak membina kotak, awak perlu membina ayat pada ruangan yang lain. Nombor 1, ayat yang lengkap. Muzamil dan keluarganya menikmati makanan kerana perut mereka sudah berasa lapar. Yang kedua, yang kita telah buat tadi pada kotak skop, budak perempuan itu membuang sampah sarap ke dalam tong sampah untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga, Encik Abdul Razak membaca surat khabar supaya dia dapat mengisi masa terluang ketika beristirahat. Yang keempat, dua orang budak membina istana daripada pasir ketika mereka berkelah di tepi pantai. Dan yang kelima, Alif, Aiman dan kawan baiknya bermain layang-layang semasa angin bertiup lembut pada petang itu. Ini adalah contoh ayat yang dramatis. Untuk awak memperoleh markah 10 dalam ujian ataupun peperiksaan yang awak akan tempuh nanti. Baiklah murid, ini contoh yang kedua. Yang pertama saya beritahu awak tadi, awak perlu membaca soalan. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga kebersihan di tempat tinggal kita. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut.
Ya, yang pertama awak perlu buat apa? Perlu membaca sehingga faham. Kemudian anda kena tahu kehendak soalannya apa. Di sini kehendak soalannya apa? Pandai. Ya, awak perlu membina ayat tentang cara-cara menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan di mana? Di tempat tinggal anda. Baiklah, itu yang pertama. Yang kedua, awak perlu buat apa? Perlu membuat bulatan pada perbuatan ataupun aktiviti yang awak tahu kata kerja yang sesuai di situ. Ya, contoh saya beri di sini. Sebab saya tahu, saya yakin, ya, kata kerja yang sesuai di situ untuk gambar yang bulatan pertama yang telah saya bulatkan. Baiklah, bulatan yang kedua, saya tahu apa kata kerjanya. Yang ketiga, yang biasa kita lakukan. Yang keempat, yang selalu bapa kita atau abang kita lakukan. Dan yang kelima, saya yakin, ya, kata kerja yang sesuai di situ. Selepas anda membuat bulatan, apa perlu anda buat? Siapa ingat? Ya, betul. Anda perlu meletakkan nombor pada setiap bulatan yang telah awak bulatkan tadi. Ya, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Kemudian, siapa tahu apakah yang seterusnya kita perlu lakukan? Kita perlu meletakkan kata kerja yang sesuai dan juga objek yang sesuai di situ. Okey, baiklah. Siapa tahu gambar nombor 1 itu menerangkan apa? Ya, memotong rumput. Nombor 2, rasa-rasanya makcik itu buat apa? Makcik itu menghidangkan juada. Boleh tak awak kata memegang? Kan makcik itu memegang saja kan? Baiklah, gambar nombor 3 yang selalu kita lakukan, pandai menyapu sampah. Yang keempat ini, rasa-rasanya abang itu buat apa? Ya, mencantas pokok hiasan. Boleh tak kata menggunting? Ya, boleh menggunting, tetapi perkataan mencantas lebih sesuai. Cikgu, boleh tak letak perkataan memangkas? Memangkas untuk dahan pokok. Kalaulah pokok yang rendah, kita menggunakan perkataan mencantas lebih sesuai. Yang kelima ini buat apa ya? Ya, pandai menyembur asap ataupun racun. Ada 5 tak? Bagus, sudah ada 5. Setelah anda membina, ya, kata kerja, menurut kata kerja di situ, apa perlu awak lakukan? Awak perlu menyediakan kotak skop. Pandai. Baiklah murid-murid, ya, menggunakan kaedah skop daripada soalan yang telah diberikan tadi, ya, cara-cara menjaga kebersihan di kawasan perumahan. Ya, kita buat kotak. Ada kotak untuk subjek, iaitu apa siapa, kata kerja apa yang dilakukan, objeknya apa. Bulasan ayatnya kita gunakan. Pada permulaan ini saya tunjukkan menggunakan kaedah DSKP. Yang kedua nanti saya tunjukkan kaedah menggunakan kaedah sukan. Okey, baiklah. Gambar nombor 1, kita nak beri nama apa pada pakcik yang pertama itu? Kita boleh letak nama lelaki itu, tak ada masalah. Ya, apa-apa sahaja pun boleh, tetapi kalau lelaki-lelaki lah, kalau perempuan-perempuan, kalau kanak-kanak, kanak-kanak. Kata kerja yang kita telah letak di situ apa tadi? Ya, memotong. Memotong apa? Memotong rumput. Ya, kita menggunakan kaedah DSKP. Di atau dengan, ya, semasa, ketika ataupun pada. Di kawasan perumahan, sebab cara-cara untuk menjaga kebersihan di kawasan perumahan. Kita merujuk kepada soalan tadi. Nombor 2, perempuan. Jadi kita beri nama Puan Ani, Kakak Hanika, ya, yang lebih sesuai. Kata kerjanya tadi apa? Menghidang. Menghidangkan apa? Menghidangkan juada. Ya, kita gunakan apa bagi DSKP? Boleh gunakan secara ulangan, tak ada masalah. Ya, di sini saya gunakan semasa.
semasa aktiviti gotong royong. Anda tidak semestinya mengikut di SKP itu secara urutan. Mana rasa yang sesuai, awak boleh gunakan. Baiklah, gambar yang ketiga, perempuan itu. Memang perempuan. Kalau letak nama pun tiada masalah. Kata kerja yang sesuai di situ, kita memang nampak tadi ialah menyapu. Objeknya menyapu apa? Mestilah menyapu daun kering, kan? Bolehkah menyapu sampah? Sarap boleh juga. Tapi yang lebih jelas di situ ialah daun kering. Ya, saya menggunakan apa? Saya gunakan dengan. Sebab di sini boleh mewakili di ataupun dengan. Dengan menggunakan apa? Anda semasa itu, sementara itu anda boleh memikirkan apa, ya? Dengan apa? Menggunakan apa? Baiklah, subjek seterusnya bagi gambar yang keempat, lelaki itu. Ya, lelaki itu buat apa? Mencantas. Mencantas apa? Pokok hiasan, ya, untuk objek. Tulisan ayatnya di ideanya ya Pak. Ya, ketika aktiviti gotong royong. Gambar yang kelima, pemuda itu, ya, saya kata boleh letakkan nama juga. Kata kerjanya apa? Menyembur. Menyembur apa? Menyembur asap. Pada air bertakung. Sambil-sambil tu awak boleh fikirkan apa lagi yang boleh menjadikan ayat anda itu ayat yang gramatis. Baiklah. Ya, ayat yang telah saya letakkan ini ialah ayat yang telah sempurna, ayat yang gramatis. Kita baca bahagian yang pertama. Pekerja lelaki itu memotong rumput yang sudah panjang di kawasan perumahan itu. Ya, nombor 2. Puan Hani Azlina menghidangkan juada untuk para peserta semasa aktiviti gotong royong. Ya, boleh masukkan sukat dan juga di SKP sebab kita ada idea, perluasan idea ni kita boleh luaskan. Nombor 3. Seorang perempuan menyapu daun kering yang bertaburan dengan menggunakan penyapu atau pencakar. Ya, kita seharusnya menggunakan perkataan yang sesuai. Ya, sesuai di situ. Nombor 4. Lelaki itu sedang mencantas pokok hiasan ketika menjalani aktiviti gotong royong di kawasan tersebut. Ya, mencantas pokok hiasan ketika menjalani aktiviti gotong royong di kawasan tersebut. Dan nombor 5, seorang pemuda menyembur asap pada tempat air bertakung untuk membasmi pembiakan nyamuk Aedes. Ya, saya menggunakan apa? Kedua-duanya sekali, sukat dan juga di SKP. Ya, tadi kita dalam kotak kita guna di SKP, tetapi kita boleh luaskan ayat kita masukkan menggunakan perkataan sukat di situ. Menggunakan teknik skop untuk yang kedua, ya, menggunakan sukat, ya, kita boleh letakkan sama juga subjeknya. Lelaki itu, kata kerja memotong, objek rumput. Jadi sini saya guna apa? Untuk kaedah sukat, supaya, untuk, kerana, agar ataupun dengan. Jadi saya gunakan untuk apa? Menjaga kebersihan. Yang kedua, perempuan itu buat apa? Kata kerjanya menghidangkan apa? Juada untuk para peserta. Yang ketiga, Puan Fatimah. Puan Fatimah buat apa? Puan Fatimah menyapu. Menyapu apa? Daun kering. Supaya boleh dimasukkan. Nanti kita dalam kotak ni tak perlulah awak membina perasaan idea yang lengkap, tetapi awak akan membantu awak untuk membina ayat yang dramatis. Lelaki itu untuk gambar nombor 4 mencantas. Ya, mencantas apa tadi? Pokok hiasan agar nampak ceria, menarik. Ya, kemudian gambar yang kelima, Pakcik Ali. Pakcik Ali, katakan yang sesuai di situ apa? Menyembur. Menyembur apa? Asap. Objeknya. Ayat, perluasan ayat di situ untuk membasmi tempat. Ya, bagus. Setakat ini ada masalah? Pandai semua.
Baiklah murid-murid, selepas itu anda perlulah membina ayat pada ruangan yang disediakan. Ya. Nombor 1 ayatnya. Apa tadi? Siapa tahu? Ya. Pekerja lelaki itu sedang memotong rumput untuk menjaga kebersihan tersebut. Ya, menjaga kebersihan kawasan tersebut. Saya merujukkan menggunakan kaedah sukat pula. S-K-O-P. P itu saya gunakan sukat. Yang kedua, seorang perempuan menghidangkan juada untuk para peserta yang menjalankan aktiviti gotong royong. Saya gunakan apa? Saya gunakan untuk daripada sukat. Yang ketiga, Puan Fatimah menyapu daun kering yang bertaburan. Supaya apa? Supaya boleh dimasukkan ke dalam karung plastik. Ya, sebenarnya perluasan idea ini ialah idea tersurat. Awak kena fikirkan mengapa. Ya, mengapa? Untuk apa? Yang keempat, ya, lelaki itu sedang mencadas pokok hiasan agar persekitaran nampak lebih ceria, cantik dan menarik. Saya gunakan apa di situ? Agar. Ya, mengapa? Mengapa lelaki itu mencadas pokok hiasan? Agar persekitaran nampak lebih ceria. Dan yang kelima, Pak Ali menyembur asap untuk membasmi tempat pembiakan nyamuk Aedes yang sangat berbahaya itu. Saya menggunakan apa? Untuk. Baiklah murid-murid, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Contoh soalan yang lain yang akan bertanyakan tentang soalan fokus, ya, fokus cara-cara, ya, langkah-langkah, kaedah. Baiklah murid-murid, ini adalah contoh soalan, ya, fokus kepada cara-cara. Yang pertama tadi anda perlu buat apa? Anda perlu membaca soalan. Gambar di bawah menunjukkan amalan cara-cara untuk menjadi murid cemerlang. Tulis 5 ayat yang lengkap, cara-cara untuk menjadi murid cemerlang berdasarkan gambar. Jadi, awak perlu buat apa? Awak perlu membulatkan atau menggariskan kehendak soalan. Apa kehendak soalannya? Ialah amalan cara-cara untuk menjadi murid cemerlang. Kemudian, apa tip yang kedua saya beri tadi? Awak macam ni dah ada apa? Dah ada bulatan. Cuma anda tu perlu buat apa? Perlu tuliskan nombor. Kena biasakan supaya kita tidak tertinggal mana-mana gambar nanti. Ataupun kita membina pada satu gambar dengan 2 ayat. Ya. Yang ketiga, ya, gambar yang keempat dan gambar yang kelima. Jadi awak kena betul-betul, ya, membaca soalan, tulis 5 ayat yang lengkap, cara-cara untuk menjadi murid yang cemerlang berdasarkan gambar. Bukan awak ambil satu gambar, awak buat 5 ayat. Ya, banyak macam tu. Dan yang ketiga, tipnya apa? Tuliskan kata kerja pandai. Ya, apa kata kerja yang pertama? Bagi gambar yang pertama. Cara-cara untuk menjadi murid yang cemerlang. Ya, awak kena fokuskan kepada murid, bukan kepada cikgu. Ya, pada murid. Murid itu buat apa sekarang? Pandai. Murid itu memberi tumpuan. Jangan fokuskan kepada guru. Sebab di sini soalannya ialah amalan cara-cara untuk menjadi murid cemerlang. Yang kedua, berbincang. Yang ketiga, untuk jadi murid yang cemerlang, kita perlu buat apa? Mengulang kaji pelajaran. Walaupun pada musim PDPR ini anda perlu mengulang kaji pelajaran walaupun anda tidak mengambil peperiksaan. Demi menambah ilmu pengetahuan dalam pembinaan, anda perlu mengulang kaji pelajaran. Yang keempat, berkunjung ke pusat sumber. Ini contoh-contohlah murid-murid yang cemerlang. Ya. Dan yang kelima, bergiat aktif dalam sukan. Ya, cara-cara untuk menjadi murid yang cemerlang. Ya, anda perlu baca, ya, baca pada tajuk yang di tengah diberi. Ya, baik, setakat ini ada masalah? Tak ada. Bagus. Baiklah. Ya, kita menggunakan kaedah kotak skop, subjek, kata kerja, objek, perluasan idea.
Dalam perluasan ideal tu kita gunakan apa? Sukat ataupun DSKP. Baiklah. Okay, nombor 1. Ali dan kawan-kawannya memberi tumpuan semasa guru mengajar dalam kelas. Ya, cara-cara. Awak jangan fokus pada guru ya, pada murid-murid. Baik, yang kedua, yang sesuai. Siti dan kawannya berbincang untuk mencari isi-isi penting karangan jenis ucapan. Yang ketiga, Farah mengulang kaji pelajaran untuk memperoleh kecemerlangan dalam perperiksaan. Ya, menggunakan apa? Sukat di situ. Di mana? Di dalam biliknya. Boleh tambahkan lagi. Yang keempat, murid-murid tahun 6 berkunjung ke pusat sumber sekolah untuk menelaah pelajaran. Boleh setakat ini? Bagus. Nombor 5. Kita perlu bergiat aktif dalam sukan supaya badan cergas minda cerdas. Jadi awak perlu membina berapa ayat? Membina 5 ayat. Untuk bahagian A, bina ayat membinakan maklumat. Untuk kertas 2. Kemudian, ya, awak perlu apa? Menyimak ayat yang telah awak bina tadi. S sepit ya, saya lebih tumpukan kepada kaedah sepit iaitu struktur ayat, E itu ejaan, P itu perkataan, I itu imbuhan, T itu tanda baca atau baiklah murid-murid. Ya, perkara yang perlu anda ingat semasa anda membina ayat. Ya, untuk bahagian A, kertas 2, penulisan. Yang pertama, 1, ayat mesti berkaitan dengan gambar dan arahan soalan. Jangan tidak berkaitan anda membina. Kalau di situ anda nampak membacalah. Jangan anda kata menulis, salah. Ya. Yang kedua, bina 5 ayat sahaja, tidak kurang. Tidak dan juga tidak boleh lebih daripada 5. Rasa-rasa macam nak buat 5. Tidak boleh ya. Kemudian pastikan anda menggunakan pada setiap gambar itu, pada setiap ayat itu, satu nota. Jangan awak letak lagi dalam satu nombor tu awak letak nota. Tu bermakna sudah ada 2 ayat. Yang ketiga, bukan tulis seperti cerita. Okay? Cerita nombor 1, pada suatu hari. Tak perlu. Tulis seperti yang telah saya tunjuk dalam contoh-contoh yang tadi. Baiklah, yang keempat, menulis nombor bagi setiap gambar. Kalau kertas soalan itu tidak menyediakan nombor, anda perlu tulis nombor. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 berdasarkan gambar ayat yang telah kita tulis tadi. Yang kelima, bina ayat yang gramatis. Apa itu ayat yang gramatis? Dan yang keenam, boleh guna nama bagi watak. Ya, tema bebas awak boleh bagi nama pun tak ada masalah. Okay? Nama watak Encik Abu, Encik Ali, Puan Amina. Ya. Boleh juga kita gunakan kata ganti diri, iaitu kita, kalau berfokus kepada cara, langkah-langkah ataupun kaedah. Macam tadi, murid-murid kita perlu membaca, ya, membaca buku, mengulang kaji pelajaran untuk contoh saya yang ketiga tadi. Ingat, ya, apa itu maksud gramatis yang saya telah tekankan tadi? Ya, tulis ayat yang gramatis dan mengandungi yang pertama, idea atau kata kerja yang tepat dan bernas, memang sesuai berdasarkan gambar tadi. Jangan awak tulis lain. Ya. B, perluasan subjek dan perluasan idea, perluasan predikat. Ya. C, penggunaan ejaan, perkataan imbuhan yang sesuai. Ya, huruf besar dan tanda baca yang betul. Pastikan tiada kesalahan dan pastikan awak gunakan kaedah sepit. S itu struktur ayat, I itu ejaan, P itu perkataan, I itu imbuhan, T itu tanda baca, huruf besar semua. Setakat ini ada soalan? Pandai.
Sekian saja untuk hari ini. Jadi saya harap awak boleh menggunakan video saya ini untuk awak membina ayat dan awak akan cemerlang, gemilang dan terbilang dalam bahagian A. Pastikan anda mendapatkan 10 markah. Jadi apabila anda telah membuat latihan bahagian A ini, hantar kepada guru anda dan pastikan awak membuat pembetulan yang mana-mana yang awak masih salah, dan pastikan anda banyak membaca untuk menambah pembenaran kata anda. Baiklah murid-murid, selepas anda menonton video saya akan minta anda untuk subscribe channel Jeffrey J. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.